modernisme dianggap sebagai wawasan atas memberikan penjelasan dari pelbagai disiplin ilmu yang baik dalam nilai seni, hukum dan hubungan antara manusia dengan ilmu sosial. Buli cyber atau cyberbullying yang kian meningkat pada hari ini. Sebagai contoh, negara Malaysia berada di tangga ke-6 tertinggi di dunia dan di tangga kedua tertinggi di Asia dalam masalah buli cyber. Buli cyber dianggap sebagai mengancam, mengutuk dan memalukan individu melalui platform elektronik seperti mesej teks, MSS, email, laman web sosial dengan menggunakan telefon pintar. Ketegangan antara kedua pihak negara Palestin dengan tentera Israel yang kian memuncak apabila kedua-dua belah pihak saling membalas serangan pada tahun ini. Serangan tidak berkemanusiaan oleh tentera Israel terhadap Masjid Al-Aqsa ketika umat Islam berada di bulan Ramadan dianggap sebagai suatu perkara yang biadab dan melampau. Isu buli cyber ini berlaku disebabkan pelbagai faktor. Faktor yang pertama adalah penyebaran fitnah dan berita palsu secara terbuka. Ini merupakan kesan negatif terhadap individu dan dapat menjatuhkan imej seseorang. Antara isu yang dapat dikaitkan adalah kisah Jessica Logan, iaitu penyebaran gambar bogelnya di laman sosial dan dapat kecaman yang hebat di sekolah dan di media sosial. Akhirnya beliau telah membuat keputusan dengan membunuh diri. Faktor yang kedua adalah pengendapan cyber, iaitu seseorang atau individu yang terlampau obses, suka ataupun benci terhadap individu yang lain. Antara isu yang dapat dikaitkan adalah kisah Ahmad dan Michelle, iaitu telah mendapat hendak cyber oleh seseorang lelaki yang beliau berkenalan di media sosial. Lelaki tersebut telah mengikuti segala aktivitinya. Akhirnya Amanda telah mendapat kemurungan yang sangat teruk dan beliau telah membuat keputusan menggantung dirinya sehingga mati. Kewujudan media baru pada zaman ini telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi antara satu sama lain. Perubahan teknologi ini telah melahirkan ramai keyboard warrior dalam kalangan masyarakat. Keyboard warrior dikenali sebagai juara papan kekunci, ditafsirkan sebagai individu yang cuba menjadi pakar dalam menyampaikan sesuatu pandangan yang dirasakannya sahih, tetapi hanya berani menyorok di belakang takbir. Golongan ini adalah individu yang suka meluahkan kemarahan dan emosinya terhadap sesuatu isu dengan cara tersendiri. Hal ini kerana mereka tidak mampu meluahkannya secara langsung. Sebagai contoh, isu vaksin yang tular di media sosial yang menyatakan vaksin ini telah merenggut nyawa, namun hakikatnya vaksin yang telah diambil oleh individu tersebut menyebabkan kematian kerana individu itu mempunyai penyakit lain. Isu ini telah menakutkan semua rakyat sehingga wujudnya golongan anti-vaksin. Selain itu, keyboard warrior ini juga telah menyampaikan mesej yang negatif sehingga mengakibatkan kes bunuh diri semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Kecaman yang dilemparkan telah mengganggu emosi individu tersebut. Isu ini telah memberi kesan yang buruk kepada masyarakat, lebih-lebih lagi kepada individu yang dilemparkan mesej-mesej kecaman. Dunia tanpa sepadan ini telah mewujudkan golongan keyboard warrior dalam kalangan masyarakat. Walaupun media baru ini memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memberi pandangan, namun ia harus dikawal oleh diri sendiri supaya pada akhirnya tidak menimbulkan maklumat yang berbentuk spekulasi dan juga fitnah. Antara kesan negatif yang harus mangsa menjalani sepanjang mengalami cyberbully ini, yang pertama adalah memberi kesan kepada pelajaran. Contohnya seperti mangsa itu adalah pelajar, mereka akan tidak fokus dalam kelas apabila guru di depan mengajar akibat daripada pemikiran mereka memikirkan apa yang akan berlaku akibat daripada cyberbully ini. Yang kedua adalah mangsa akan mengalami perubahan emosi, tingkah laku, tidur dan selera makan. Emosi mereka akan terganggu dan secara tiba-tiba mereka marah kepada rakan,
Secara tiba-tiba mereka jadi pendiam. Itulah efeknya. Yang ketiga adalah menjatuhkan imej dan reputasi mereka. Contohnya nama baik mereka sendiri, seperti fitnah yang ditaburkan dalam media sosial yang membuatkan reputasi atau maruah mereka tercemar. Yang seterusnya adalah mula berhenti menggunakan telefon bimbit dan komputer. Ini juga adalah satu efek kepada mangsa, kerana cyberbully ini juga daripada telefon bimbit dan komputer. Hal ini membuatkan pelajar itu, mangsa itu takut untuk memegang telefon ataupun komputer itu. Kesan buruk terhadap cyberbully yang seterusnya ialah mangsa akan menghadapi rasa tekanan emosi yang melampau. Mereka akan rasa ketakutan dan kemurungan. Disebabkan itu, mereka akan rasa hilang keyakinan diri dan mereka akan lebih suka untuk menyendiri. Selain itu, mereka juga akan rasa takut dan gelisah apabila mereka berhadapan dengan masyarakat dan orang ramai. Menurut ahli falsafah Dr. Khairunnisa Muhammad Noor, akibat daripada tekanan emosi yang melampau, kecenderungan mangsa untuk bunuh diri akan berlaku. Okey, saya akan teruskan dengan langkah pertama bagi menangani isu buli cyber dalam kalangan masyarakat adalah pihak berkuasa seharusnya memperkenalkan undang-undang yang mampu menghalang berleluasanya isu ini di negara kita. Isu keselamatan cyber semakin menjadi topik hangat dalam kalangan masyarakat di media sosial. Dengan itu, menurut Asma Haji Omar, budaya dan identiti masyarakat kini dilihat agak berbeza dengan masyarakat dahulu. Mereka tidak mempunyai kesantunan bahasa serta mereka tidak patuh dengan etika media sosial, sehingga menyebabkan berleluasanya isu ini di negara kita. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlulah mengumpulkan pakar-pakar teknologi untuk mencetuskan idea agar sebuah rangka undang-undang dapat diwujudkan bagi mencegah jenayah cyber. Malah, masyarakat pula haruslah membuat laporan sekiranya mereka terlibat maupun melihat kegiatan sebegini supaya penjenayah tersebut dapat dikenakan tindakan. Tambahan pula, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia iaitu MCMC perlu diperkuasakan lagi supaya keselamatan negara terjamin. Selain itu, kita sepatutnya memperkenalkan pendidikan etika di setiap institusi pendidikan pada hari ini. Hampir semua masyarakat mempunyai gadget atau telefon pintar yang menjadi keperluan harian mereka, tetapi mereka tidak dedahkan dengan cara penggunaan yang betul. Menurut Karim dan lain-lain pada tahun 2017, perkembangan teknologi serta proses perubahan sosial telah menyebabkan masyarakat moden pada hari ini berlaku perubahan dari segi amalan, budaya serta cara pertuturan. Institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti adalah tempat permulaan untuk membentuk generasi yang berilmu pengetahuan serta mampu menjadi pengubah masyarakat. Pengetahuan seperti tidak membuka email atau pautan yang meragukan dan tidak sahih serta panggilan telefon yang menyuruh kita memindahkan wang tanpa ada hitam putih perlu didedahkan kepada kanak-kanak, golongan remaja serta golongan tua seperti ibu bapa kita. Hal ini kerana mereka mudah terpengaruh dan digunakan oleh penjenayah cyber untuk mencari keuntungan. Sekiranya pendidikan etika ini berjaya dilaksanakan, pihak kerajaan pula perlu menyediakan pendidikan serta modul pembelajaran kepada setiap agensi kerajaan. Seterusnya menjadi model kepada sektor swasta dalam mendidik pekerjanya akan kepentingan keselamatan cyber supaya terhindar daripada sebarang jenayah. Kesimpulannya, semakin canggih teknologi dalam sesebuah negara, maka semakin berleluasa jenayah cyber dalam negara tersebut seperti perbodaman, penipuan atas talian serta isu cyberbully. Cyberbully merupakan isu yang perlu diambil serius kerana ia menjejaskan mental seseorang. Misalnya, sekumpulan khalayak ramai yang menghina ataupun menyebarkan gambar-gambar aib seseorang tersebut sehingga menyebabkan mereka kemurungan dan berfikir untuk mengambil jalan pintas seperti membunuh diri. Jadi ini akan menyebabkan imej buruk kepada negara. Oleh itu, semua pihak harus mengambil tindakan yang sewajarnya bagi membanteras isu jenayah
tersebut.